Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar tingkatan 4. Okey, so hari ni cikgu nak berikan sedikit sambungan. Okey, sebelum cikgu masuk topik yang baru, cikgu nak berikan sedikit penerangan sambungan tentang teknologi kejuruteraan genetik. Okey, di mana hari ni kita akan bincangkan tentang kesan teknologi kejuruteraan genetik. Okey, kesan teknologi kejuruteraan genetik itu. Okey, so kesan ada dua jenis, iaitu kesan yang baik dan juga kesan yang buruk. Okey, ada kesan baik, ada kesan buruk. Selalunya kalau kita lihat kebaikan dan keburukan ni kita akan banyak gunakan dalam kertas 2 bahagian C, di mana ada soalan suruh kita beri pendapat. Okey, sebelum ni pun dah ada soalan-soalan macam ni, di mana dia suruh nyatakan pendapat. Bila nyatakan pendapat, okey, bersetuju ataupun tidak, memberi kebaikan atau keburukan, dan dia suruh nyatakan poin-poin dia. So ini antara poin-poin yang kita boleh berikan dalam soalan isi. Okey. So sekarang kita lihat kebaikan dahulu. Okey, apa kebaikan teknologi kejuruteraan genetik ni? Yang pertama, dapat menentukan penyakit baka. Okey, dan dapat merawat penyakit tersebut dengan lebih awal lah. Okay. So dapat menentukan penyakit baka dan dapat merawat. Macam yang sebelum ni, macam mana kita nak merawat penyakit baka? Kita gunakan apa? Kaedah yang sebelum ni yang kita dah belajar. Okay, terapi gen. Kita dah belajar tentang terapi gen. Itu satu daripada cara untuk merawat penyakit baka. Yang kedua, menghasilkan tanaman dan ternakan yang berkualiti. Okey, contohnya, kalau sekiranya kita ada dua jenis buah. Kita ada dua sejenis buah. Contohnya buah rambutan. Buah rambutan ni kita ada dua jenis. Yang original, pokok original. Satu pokok rasanya manis tapi buahnya kecil. Dan satu lagi, kita ada pokok yang buahnya masam tapi saiznya besar. Jadi, kita gunakan teknologi kejuruteraan genetik ni untuk menggabungkan ciri yang baik. Contohnya, pokok yang buahnya manis tu kita ambil. Contohnya macam ada dua pokok buah lah, cikgu lukiskan kat sini. Alamak. Cikgu lukiskan kat sini contohnya. Contohnya, cikgu ada buah rambutan. Ini buah rambutan ni bukan matahari. Senang. Buah rambutan. Ada dua buah rambutan. Buah rambutan yang pertama ni, ciri baik dia apa? Ciri baik dia ialah dia rasanya manis. Rasanya manis tetapi saiz buahnya kecil. Saiz buahnya kecil. Yang kedua, kita ada buah yang kedua. Dia punya ciri baik dia apa? Buahnya saiznya besar. Saiznya besar tapi dia rasa masam. Jadi kejuruteraan genetik kita boleh ubah suai, kita boleh ambil kedua-dua ciri buah ni, di mana kita dapat hasilkan buah yang besar. Kita ambil dan kita gabungkan ciri yang baik, kita dapat hasilkan buah yang besar, saiznya besar dan rasanya manis. Maksudnya kita ambil ciri baik, daripada buah yang pertama dan juga ciri baik daripada buah yang kedua. So kita dapat hasilkan buah yang baharu, yang ada ciri baru, besar dan buahnya rasa manis. Ni contoh. Itu adalah antara kebaikannya. Dan seterusnya, cikgu padamkan gambarnya. Cikgu padamkan gambarnya kat sini. Ambil masa sikit. Mungkin hari ni kita akan ambil masa yang lama sikit. Seterusnya. Seterusnya kita tengok ciri seterusnya. Menghasilkan tanaman dan ternakan yang mempunyai
mempunyai daya tahan penyakit yang tinggi. Daya tahan penyakit yang tinggi berbanding generasi sebelumnya. Okay, maknanya kita hasilkan tanaman yang tidak mudah terkena penyakit. Okay, cikgu teruskan lagi, rasanya kamu faham. Yang keempat, menghasilkan tanaman yang lebih banyak dan memerlukan masa yang singkat. Tanaman yang banyak dan masa yang singkat. Maksudnya kita hasilkan contoh kita cari contoh pokok. Okey, pokok yang kalau biasanya contohnya kita nak hasilkan pokok padi. Okey, contohnya pokok padi Okey, pokok padi biasanya secara normalnya pokok padi dia akan boleh dituai dalam masa 6 bulan. Jadi maknanya dalam setahun, dalam setahun kita dapat hasilkan 2 kali tuaian pokok padi. Okey, jadi kejuruteraan genetik ni telah membuat kajian. Apa-apa saja kajian yang mereka buat, akhirnya mereka mereka dapat membuat kajian dan mendapat hasil di mana pokok padi boleh ditanam setahun 3 kali. So itu ialah antara sumbangan dan kebaikan. Okey, kalau setahun sebelum ni kita dapat hasilkan 2 kali tuaian pokok padi, bila kita buat kajian dan kita dapat hasilnya di mana pokok padi dapat dituai setahun 3 kali. Kat situ itu maksudnya kita dapat hasilkan tanaman yang lebih memerlukan masa yang lebih singkat. Dan juga tanaman yang lebih banyak. Ataupun kita dapat membiakkan dia dengan lebih cepat. Itu contohnya. Seterusnya nombor 5. Saya harap saya dapat faham poin yang keempat, maknanya buat kajian supaya kita dapat hasilkan tanaman yang banyak dan tanaman yang cepat matang. Cepat matang boleh cepat dituai. Itu nombor 4. Nombor 5. Penghasilan insulin dan enzim daripada bakteria yang boleh membantu kesihatan manusia. Yang ini kita dah bincangkan. Insulin dan enzim ni kita dah bincangkan dalam penghasilan insulin. Kita dah bincang sebelum ni dalam video yang sebelum ni, iaitu penghasilan insulin daripada bakteria. Di mana dapat membantu pesakit diabetes mellitus untuk dapat enzim daripada luar. Insulin daripada luar. Insulin dihasilkan oleh bakteria yang kita namakan bakteria rekombinant, kalau kamu masih ingat dalam video yang sebelum ni. Itu ialah penghasilan insulin dan enzim daripada bakteria. Yang tu kita dah bincang. Kalau tak ingat, kamu tengok balik tentang bakteria rekombinant yang lepas tu yang kita buat. Seterusnya keburukan. Perubahan genetik memberikan keburukan. Apa keburukan? Antara keburukannya pula kita bincang sekarang keburukan. Antara keburukannya yang kita dapat daripada kejuruteraan genetik ni ialah memberikan alahan. Ada perubahan-perubahan genetik yang memberikan alahan dan juga kesan sampingan kepada pengguna yang mengalami alahan. Saya rasa tak perlu terangkan dengan lebih detail, kamu faham. Yang kedua, penyelidikan genetik menghasilkan spesies baharu. Dia menghasilkan spesies baharu dan dia akan menyebabkan spesies asal akan pupus. Ini yang antara yang kesan tak baiknya. Bila kita cipta yang baharu, yang lama akan pupus. Maknanya kamu dah tak nampak dah yang original. Contohnya, satu dunia nakkan buah durian yang isi tebal dan dia punya bijinya kecil. Bila semua buat kajian dan semua hasilkan spesies yang baru, kita dah tak nampak dah lagi spesies yang asal macam mana. Ini maksudnya dia akan menyebabkan spesies yang lama yang asal
akan pupus dan tak akan dikenali oleh generasi pada masa akan datang. Itu maksudnya. So itu keburukan jugalah. Yang seterusnya, boleh menyebabkan kesan sampingan dan juga seperti menyebabkan mutasi. So ada kesan sampingan. Siapa yang banyak menggunakan ni dikuatiri akan menyebabkan mutasi kepada pengguna. Okey, nombor 4, pengubahsuaian genetik mungkin digunakan secara tidak beretika seperti membuat senjata biologi. Tidak beretika dengan membuat senjata biologi dan boleh membahayakan manusia. Okey, apa tu senjata biologi? Biasanya, okey, yang kita biasa dengar, kalau kita berperang, selalunya kita menggunakan senapang, kita menggunakan apa yang nak cakap, kereta kebal lah. Itu ialah senjata yang secara fizikal. Tapi senjata biologi ni ialah senjata yang kita tak nampak. Contohnya ada orang yang pandai buat virus, dan dia nak menghapuskan manusia di satu kawasan. Jadi dia hantar virus tu ke sana dan semua orang terkena penyakit itu. Bila semua orang terkena penyakit itu dan mereka akan mati contohnya. Jadi ini yang kita namakan dia sebagai senjata biologi. Macam saya dengar ada juga yang sekarang ni yang coronavirus ni. Ini ialah contoh. Ada saintis-saintis yang kata mereka buat kajian dan mereka dapati katanya ni spekulasi lah, wallahu alam betul ke tidak. Mereka kata virus ini ialah virus ciptaan manusia. Virus ciptaan manusia. Contohnya macam ni. Ada saintis yang pandai hasilkan virus dan disebarkan. Contoh. Ini spekulasi. Cikgu tak tahu dia betul ke tidak. Tapi kalau dalam cerita yang pasal senjata biologi ni memang. Maksudnya cerita pasal senjata biologi ni, contohnya ada negara A. Dia nak berperang dengan negara B. So dia ambil virus, cipta virus dan dia sebarkan dekat negara B, dan negara B akan mengalami penyakit beramai-ramai dan mereka mati. So negara A tak perlu serang menggunakan senjata, mereka hanya menggunakan senjata biologi sahaja. Itu contohnya keburukannya lah. Seterusnya, keburukan seterusnya ialah menghasilkan organisma yang mempunyai daya tahan terhadap pestisida. Organisma yang tahan terhadap pestisida. Maksudnya apa? Bila ada satu serangga, dia serang pokok, kita nak bunuh dia menggunakan pestisida, dia tak mati. Apa tu pestisida? Pestisida ialah racun serangga. Maknanya dia dah sangat imun ataupun dia dah dah tak kisah dengan racun serangga ni. Sebab dia kebal, senang cakap dia kebal dengan racun serangga. Dia kebal kepada racun serangga. Seterusnya kita pergi kepada etika dalam kejuruteraan genetik. Etika dalam kejuruteraan genetik. Penyelidikan genetik perlu dijalankan dengan integriti yang tinggi agar tidak menyalahi moral dan agama. Agar tidak menyalahi moral dan juga agama. Seterusnya, teknologi kejuruteraan genetik dapat membantu manusia dari segi kesihatan. Dari segi kesihatan seperti mencipta insulin. Yang ini pun kita dah bincangkan. Kemudian teknologi kejuruteraan genetik dapat membantu manusia dalam menyelesaikan kekurangan makanan dan kerosakan tanaman. Ni tadi kita pun dah bincangkan dalam kebaikan dan keburukan. Kemudian etika dan nilai murni diamalkan semasa menyelesaikan eksperimen kejuruteraan genetik agar tidak menyentuh sensitiviti agama dan juga moral. Tidak menyentuh sensitiviti agama dan moral. Contohnya kita buat kacukan antara haiwan dengan manusia. Itu dia telah menyentuh sensitiviti agama dan juga moral. Tak boleh lah buat kacukan-kacukan yang macam tu kan antara manusia dengan haiwan. Contohnya tak boleh macam tu. Yang kelima, bagi mengelakkan teknologi kejuruteraan genetik daripada disalahgunakan undang-undang dan peraturan wajar dikuatkuasakan bagi mendidik para pengkaji
memahami dan mengikuti perkembangan kejuruteraan genetik. So ada undang-undang. Kena ada undang-undang dan peraturan. Jadi pengkaji-pengkaji ini tidak membuat sewenang-wenangnya benda-benda yang menyalahi undang-undang. Okay. So itu ialah etika dalam teknologi kejuruteraan genetik. Okay. Cikgu teruskan lagi. Okay, takut kita punya video jadi lagi panjang. Okay, kita lihat variasi. Hari ni kita nak sambung dengan variasi. Okay, variasi. Okay, apa maksud variasi? Okay, variasi ialah, okay, variasi tu apa? Variasi ialah perbezaan ciri antara individu daripada spesies yang sama. Okey, kalau kita tengok gambar di atas. Okey, gambar di atas. Okey, semua ini adalah spesies yang sama, iaitu daripada manusia. Kita adalah spesies manusia. Tapi okay, apa yang kita lihat dekat sini, setiap manusia mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Okey, kalau kamu tengok kat sini, ada yang tinggi, okay, ada yang rendah, ada yang apa? Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya gelap. Okay, so itu kita namakan dia sebagai variasi. Okay, apa lagi kat sini? Tapi tak nampak yang tu yang kita nampak, tinggi, rendah dan juga warna kulit. Maknanya ada pelbagai warna, ada pelbagai ketinggian. Jadi ini kita namakan dia sebagai variasi. Okay, seterusnya. Kita lihat, variasi ada dua. Okey, yang pertama ialah variasi selanjar. Okey, variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okey, jadi kita lihat satu-satu. Kita lihat dahulu tentang variasi selanjar. Apa tu variasi selanjar? Variasi selanjar ialah variasi yang menunjukkan perbezaan yang tidak ketara atau tidak jelas antara individu dalam populasi yang sama. Okey, dia memberikan perbezaan yang tidak ketara dan tidak jelas antara individu dalam populasi yang sama. Apa contoh variasi selanjar? Contoh kat sini ialah tentang ketinggian dan jisim badan. Okey. Okey. Kalau kita lihat, okey. Apa maksud perbezaan yang tidak ketara? Okey. Dan dia bagi kat sini ialah contohnya ialah ketinggian dan jisim badan. Okey, kalau kita lihat manusia ni ada pelbagai jisim badan. Okey, contohnya dalam dunia ni bukannya manusia ni ada beberapa ketinggian je. Contohnya ada 10 ketinggian. Contohnya 1 meter, 2 meter, 1 meter, 1.2, 1.3. Tapi dia ada pelbagai ketinggian. Contohnya dia ada 1.11, 1.12. Maknanya perbezaannya tu tidak ketara. Dia bukannya ada satu nombor yang fix. Okay. Macam mana cikgu nak terangkan Dia kalau kita tengok ketinggian ni, dia ada point-point dia dekat hujung dia kan. Ada manusia ketinggian, okay, cikgu gunakan sentimeter lah sekarang Ketinggian, contoh manusia ni dia ada ketinggian dia 120.1 cm. 120.2, 0.3, 0.4 sampailah dia jadi 121. Nanti 121.1, 0.2, 0.3. Contohnya macam tu. So bila kita lihat ada banyak sangat ketinggian antara manusia dengan manusia lain, itu kita katakan dia lah perbezaan yang tidak ketara atau tidak jelas. Okey. Sama juga macam jisim badan. Okey. Contohnya manusia tu ada berat jisim badan dia 56. Bukannya semua manusia 56, 57, 58. Dia bukan macam tu. Tapi dia ada 56.1, 56.2, 0.3, 0.4 sampailah 57. Nanti 57.1. So, itu yang kita namakan dia sebagai perbezaan yang tidak ketara. Itu maksudnya perbezaan yang tidak ketara. Okay, saya harap kamu jelas apa maksud perbezaan yang tidak ketara atau tidak jelas. Maknanya ada banyak sangat dia punya
dia punya nombor dia ni. Ada banyak sangat nombor. Kalau ada 10 orang manusia, tak ada manusia yang seorang pun manusia yang ketinggiannya sama. Tak ada. Kalau dia lebih kurang tinggi pun mungkin ada perbezaan 0.1 cm. Okey, antara A dengan B tengok macam sama. Tapi bila kita ukur, dia ni 56.100, ketinggiannya 150.1. Yang dia ni rupanya 150.2. Maknanya ada perbezaan di situ. Tak adanya sama je. Okey, itu maksud perbezaan yang tidak ketara. Okey, kat sini kita lihat lagi. Variasi selanjar adalah kuantitatif. Okey, kuantitatif maksudnya apa? Boleh diukur. Okey, dia boleh diukur dan apabila kita buat menginterpretasi data, dia lengkungannya diwakili oleh lengkung taburan normal. Okey. Okey. So itu ialah dia punya grafnya. Okey. Dia adalah kuantitatif. Maksudnya kita boleh ukur. Contohnya macam ketinggian boleh ukur. Jisim badan kita boleh ukur. Ataupun apa lagi? Ada lagi benda-benda lain. Okey. Right, seterusnya kita sambung lagi. Variasi selanjar ditentukan. Okey, apa yang mempengaruhi variasi selanjar? Dia dipengaruhi ataupun ditentukan oleh gen, tapi boleh juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran. So, variasi selanjar ni dia dipengaruhi ataupun ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, boleh ditentukan oleh gen dan juga boleh dipengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey, sebagai contoh. Okey, kat sini ialah warna kulit. Dia ditentukan oleh gen. Okey, maksudnya diwarisi daripada ibu dan bapanya. Tetapi, okey, warna kulit ini juga boleh berbeza apabila berada di dua lokasi yang berbeza. Okey, contohnya, saya bagi contoh. Okay, cikgu lukis sikit kat sini, cakap je kan. Okey, contohnya kita ada dua orang individu. Warna apa saya nak lukis? Okey, warna merah lah. Okey, ada dua individu. Contohnya, dua individu ini adalah kembar. Okey, kembar. Biasanya kalau kembar yang seiras, dia akan sama kan? Dia akan nampak mukanya sama, warna kulitnya sama sebab dia punya maklumat genetiknya sama kan? Okey, kembar seiras. Okey, sama. Tetapi, okey, kembar seiras ini boleh jadi berbeza kalau contohnya, kembar seiras ini telah seorang, dia dah besar, dia pergi sambung belajar. Seorang sambung belajar dekat Australia. Okey, dekat Australia. Seorang lagi sambung belajar dekat Afrika. Okey, boleh tak sambung belajar dekat Afrika? Boleh je kan? Mungkin dia buat kajian pasal binatang ke kan? Seorang pergi Australia, seorang pergi Afrika. Okey, seorang pergi Australia, seorang pergi Afrika. Okey, dekat Australia ni negara dia sejuk. Okey, walaupun dia sejuk, okey. Walaupun dia dua orang ni adalah kembar, okey, dua orang ni adalah kembar. Kalau mereka duduk di dua lokasi yang berbeza, bila mereka jumpa balik di Malaysia, mereka mungkin mereka punya kulit nanti akan jadi berbeza. Sebab apa? Sebab negara Australia ni negaranya sejuk. Sejuk kan. So bila sejuk, dia akan kurang terdedah pada cahaya matahari. Jadi orang yang kurang terdedah pada cahaya matahari ni akan nampak apa? Kelihatan kulit dia. Kelihatan akan lebih cerah. Yang seorang lagi duduk di Afrika. Afrika kan negaranya panas kan. Panas dan selalu terdedah kepada cahaya matahari. Dan dia akan menyebabkan warna kulitnya akan jadi lebih gelap. So yang seorang ni dia akan nampak lebih cerah warna kulitnya. Yang seorang lagi akan kelihatan lebih gelap warna kulit dia. Kan? Okey, walaupun mereka sebenarnya adalah kembar, asalnya warna kulitnya sama, tapi sebab mereka duduk di tempat yang berbeza, okey, jadi menyebabkan bila mereka jumpa semula balik Malaysia, seorang akan nampak cerah, seorang akan nampak lebih gelap. Okey. Alright, sekarang ini ialah graf. Tadi cikgu dah cerita sikit pasal graf. Okey, sekarang cikgu sambung pasal graf. Okey, lihat bagi graf untuk variasi selanjar.
Okey, variasi selanjar grafnya, kalau kamu lihat variasi selanjar grafnya rapat-rapat. Okey, ataupun ini kita panggil dia sebagai histogram. Okey, kita panggil dia sebagai histogram. Okey, jelas Okey, saya harap semua jelas. Histogram maksudnya dia macam bangunan, dan dia bersambung-sambung. Ni kita namakan dia sebagai histogram. Ataupun kamu juga kalau kamu lihat dekat sini, kalau kamu buat graf yang garis yang kita plot ni, kita kena sambungkan semua titik tengahnya. Okey, saya harap kamu nampak. Selain daripada kamu buat macam ni, histogram ni, kamu boleh buat macam ni, kamu sambungkan semua titik tengahnya sampailah habis. Tetapi kita jarang gunakan graf yang garisan ni, graf garisan ni. Selalunya memang kita gunakan histogram untuk melukis graf variasi selanjar. Okey, selalunya kita akan gunakan histogram untuk menginterpretasi data bagi variasi selanjar. Okey, saya rasa tak susah, mudah saja. Tapi pada peperiksaan yang lepas, cikgu dapati ramai yang salah daripada segi melukis skalanya. Skalanya pelik-pelik. Skala kamu terlalu kecil. Okey, jadi saya harap kamu dapat betulkan kesilapan kamu yang lepas semasa ujian. Okey, alright. Okey, cikgu teruskan lagi dengan variasi tak selanjar. Okey, variasi tak selanjar pula ialah variasi tak selanjar ni ialah menunjukkan perbezaan yang ketara atau sangat jelas antara individu dalam populasi yang sama. Okey, contoh variasi tak selanjar contohnya ialah menggulung lidah, jenis cap jari, jenis cuping telinga, kumpulan darah. Ini kumpulan darah. Kumpulan darah. Ini ialah perbezaan yang jelas. Contohnya, menggulung lidah. Kebolehan menggulung lidah. Kan sangat jelas. Boleh gulung, tak boleh gulung. So, ada berapa ciri? Ada 2 saja. Jenis cap jari. Ada 4 jenis cap jari. Okey. So, ada 4 jenis cap jari. Okey. Kemudian, jenis cuping telinga. Jenis cuping telinga bebas, jenis cuping telinga melekat. Ada 2 saja. Kumpulan darah ada 4 saja. Ada 4 betul. A, B, AB dan O. So ada 4 saja. So perbezaannya sangat jelas. Kita lihat dengan sangat jelas berbanding variasi selanjar tadi. So saya harap kamu dapat bezakan antara variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Variasi tak selanjar perbezaannya ketara sangat. Okey. Macam yang saya cakap tadi, cirinya 2 saja, 2, 4. Tapi kalau variasi tak selanjar ada banyak. Ada banyak sangat ada banyak sangat kalau macam ketinggi tu ada banyak nombor daripada orang yang paling rendah sampai orang yang paling tinggi. Okey. Untuk variasi tak selanjar, dia adalah bentuk diskrit. Apa maksud diskrit? Variasi selanjar adalah berbentuk diskrit. Diskrit ni apa? Dia tidak bercantum. Maksud diskrit ialah tidak bercantum. Kalau kamu tengok variasi selanjar tadi dia bercantum-cantum, variasi tak selanjar dia tidak bercantum ataupun kita namakan dia sebagai diskrit. Okey. Jadi untuk melukis variasi tak selanjar, kita gunakan carta bar. Okey. Ni macam ujian hari tu sepatutnya kamu melukis carta bar. Okey. Yang lepas tu patutnya kamu lukis histogram. Kamu sepatutnya melukis histogram. Tapi ada yang melukis carta bar. Okey. Yang lepas sepatutnya histogram kan? Sepatutnya histogram. Tapi ada yang melukis carta bar. Betul? Sepatutnya sebab itu apa? Tentang
itu apa cikgu tak ingat, kita tak ingat, cikgu tak ingat soal ujian. Dah lama dah cuti-cuti ni dah lama, cikgu pun tak ingat ujian tu kita patutnya itu tentang apa nanti cikgu tengok balik. Itu ialah hari tu ciri apa yang kita lukiskan, cikgu tak ingat. Nanti tapi ada yang salah lah. Cikgu tak ingat sama ada kena lukis catabak ke kena lukis histogram, cikgu tak ingat sebab cikgu tak ingat soalan dah ni. Okey, jadi sepatutnya ada yang melukis gambar yang tidak sepatutnya lah. Ada yang melukis gambar yang maksudnya sebaliknya. Yang sepatutnya, kalau sepatutnya soalan tu dia suruh lukis catabak, kamu lukis histogram. Contohnya macam itulah. Okey. So sekarang kita lihat yang ini. Okey, kita lihat yang ini. Okey, kumpulan darah. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, kumpulan darah. Okey. Kita lihat kumpulan darah ada 4. Okey, jadi 4 ni dia memang menunjukkan menunjukkan perbezaan yang sangat ketara. Okey, perbezaan yang sangat ketara. Okey. Jadi ada 4 kumpulan darah. Jadi dalam gambar ni kamu tak boleh buat dia rapat-rapat. Okey, kita tak boleh buat rapat-rapat sebab ni ialah variasi tak selanjar. Bila variasi tak selanjar maknanya dia adalah terpisah-pisah kalau kamu tengok. Dan okey, cikgu nak terangkan sikit kat sini. Okey, bila kamu melukis gambar cartabah ataupun histogram, benda yang kamu kena tengok ialah yang ni. Okey, alamak, dia punya jarak dia. Okey, jarak dia ni antara ruangan yang kamu tak lukis, okey, saiz dia dengan yang kamu lukis ni mesti sama. Okey, jadi hari tu saya rasa ada pelajar yang dia punya gambar carta graf dia sangat berkecamuk. Ada yang ininya besar, lepas tu lukis dia punya grafnya kecil je. Kecil, tak boleh. Okey, jadi kalau diberikan kertas graf, kamu mesti melukis dia punya saiznya mesti sekata. Saiznya mesti sekata antara ruangan yang kosong ini dengan ruangan yang dilukiskan ini. Okey, dengan graf yang dilukiskan ni mesti sama. Dan kalau misalnya kata ada, kalau untuk graf variasi tak selanjar pun mesti kita panggil dia punya jaraknya tu mesti sama. Okey, semua mesti sekata. Kalau tidak, salah kalau tak markah kamu akan berkurang, nampak? Dia mesti sama. Matematik pun saya rasa dah diajarkan benda ni. Okey, saya harap kamu dapat perbaiki mana-mana kelemahan kamu. Okey, itu cara melukisnya. Okey, seterusnya ini ialah latihan. Kalau dah naik sekolah nanti kita akan buat, okey, variasi ni nanti kita akan buat eksperimen lah, eksperimen kamu dengan kawan-kawan kamu. Okey, faktor-faktor yang menyebabkan variasi. Okey, ini saya terangkan, saya harap saya dapat habiskan dengan cepat. Okey, faktor-faktor yang menyebabkan variasi. Yang pertama ada dua faktor. Yang pertama ialah faktor genetik. Tak nampak. Yang pertama ialah faktor genetik. Yang kedua ialah faktor persekitaran. Okey, jadi kita lihat dahulu faktor genetik. Macam tadi kita tengok ke atas kan. Yang ke atas tadi kita dah tengok kan faktor-faktor yang menyebabkan ni. Okey, lupa nak cerita yang ni. Okey, cikgu terus skip je pula tadi. Okey, kita lihat tadi untuk yang variasi selanjar dipengaruhi oleh genetik dan juga persekitaran. Okey. Tapi bagi variasi tak selanjar, dia hanya dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Okey. Variasi tak selanjar dia hanya ditentukan oleh faktor genetik sahaja. Okey. Okey, bagi variasi tak selanjar boleh diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang berikutnya dan tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey, contohnya macam darah. Darah tak boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Dia dipengaruhi oleh faktor genetik ataupun warna mata. Okey,
Tak ada tiba-tiba kamu pergi negara orang putih mata jadi biru. Tak ada. Okey. Maksudnya kalau kamu ni memang mak ayah kamu mata warna coklat ataupun hitam, pergilah ke mana-mana pun dia tetap akan jadi warna coklat atau hitam. Dia takkan tiba-tiba pergi Jerman tiba-tiba mata kamu jadi biru. Tak ada macam tu So itu maksudnya dipengaruhi oleh faktor genetik saja. Okey. So jelas Untuk yang variasi selanjar boleh dipengaruhi oleh faktor genetik dan persekitaran, tetapi variasi tak selanjar hanya dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Okey, saya harap kamu jelas. Okey, lupa nak terangkan tadi. Okey, cikgu balik semula kepada faktor yang mempengaruhi genetik. Okey, ada dua tadi, iaitu faktor genetik dan persekitaran. Okey. So, rasanya kamu boleh baca. Okey, tapi cikgu terangkan juga pindah silang antara kromosom homolog semasa meiosis membolehkan pertukaran bahan genetik dan menghasilkan kombinasi genetik yang baru. So sebab tu kenapa pentingnya pindah silang ni. Alamak, warnanya gelap sangat. Okey, pindah silang ni membolehkan apa? Membolehkan berlakunya pertukaran bahan genetik dan menghasilkan kombinasi genetik yang baru. Boleh menghasilkan kombinasi genetik yang baru. Okey, itu ialah pindah silang. Kita dah belajar masa proses meiosis yang lepas. Okey, seterusnya penyusunan kromosom secara bebas menghasilkan gamet yang mempunyai maklumat genetik yang berlainan. Okey, itu faktor genetik yang kedua. Yang ketiga, persenyawaan secara rawa antara gamet jantan dan juga gamet betina. Persenyawaan secara rawa dan dia menghasilkan zygote dengan kombinasi genotip yang berlainan. Ini pun kita dah belajar. Maksudnya kita tak tahu gamet yang bersenyawa tu ialah gamet yang membawa genotip apa. Okey, macam contohnya kalau sekiranya bagi yang lelaki yang macam kita dah belajar tentang penyakit gangguan gen tu, tiba-tiba dia bersenyawa dengan gen yang buta warna. So boleh menyebabkan anak kanak-kanak yang lahir tu menjadi buta warna ataupun dia hanya pembawa sahaja. Itu ialah persenyawaan secara rawa. Seterusnya, mutasi kromosom dan gen. So dia menghasilkan fenotip baharu dan dia menyebabkan perubahan dalam maklumat genetik. So berlaku perubahan dalam maklumat genetik. Yang ini pun kita dah belajar tentang mutasi kromosom dan juga mutasi gen. Okey, faktor persekitaran. Kita teruskan sebab masa berjalan. Contohnya seperti pH, cahaya matahari, suhu air, iklim dan pemakanan boleh menyebabkan perubahan ciri-ciri organisma. Okey, dia boleh menyebabkan perubahan ciri organisma. Contohnya, orang yang terdedah dengan matahari, kulitnya akan lebih gelap. Okey, sebab dia terdedah kepada cahaya matahari. Okey, ataupun seorang yang menjadi gemuk sekiranya terlebih makan. Ini tak ada kaitan dengan genetik sebenarnya. Makan banyak, so dia akan jadi gemuk. Itu dia punya konsep dia lah untuk faktor persekitaran. Ataupun kamu duduk dekat tempat yang banyak makanan sedap, so kamu pun makan saja. So tak ada kaitan dengan genetik, tapi itu berkaitan dengan persekitaran. Okey, bunga hydrangea seperti berwarna biru. Hydrangea berwarna biru jika ditanam dalam tanah yang berasid, dan jadi berwarna merah jambu jika ditanam dalam tanah yang beralkali. Ini ada satu pokok. Pokoknya bunganya adalah satu pokok. Saya pernah tengok ada orang tanam lah. So dia tengok kat mana pokok itu ditanam. Kalau pokoknya berasid, tanahnya berasid, bunganya jadi biru. Kalau tanahnya beralkali, bunganya akan jadi warna pink. Dia akan jadi pink. So itu ialah faktor persekitaran. Pokok pun ada dipengaruhi oleh warnanya dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey. Seterusnya, kepentingan variasi. Cikgu nak habiskan hari ini juga. Kepentingan variasi boleh pada organisma boleh membolehkan organisma itu menyesuaikan diri.
Apa kepentingan dia? Yang pertama, membolehkan organisma menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitarannya. Okey. Individu dengan ciri berlainan atau berbeza daripada kumpulan majoriti untuk mampu bertahan, menyesuaikan diri dan bermandiri dengan perubahan persekitaran. Jika semua individu adalah serupa, mereka akan pupus apabila suatu perubahan drastik berlaku dalam persekitaran. So, kepentingan yang pertama, membolehkan organisma menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitarannya. Okay. Kalau sekiranya semua sama, bila berlaku perubahan drastik, bila semuanya sama, tak ada variasi, bila berlaku perubahan drastik, mereka akan pupus. Semua akan pupus. So yang kedua, variasi membolehkan kita membezakan dan mengecam seindividu dalam spesies yang sama dengan mudah. Dapat membeza dan mengecam. Mengecam ni bukan kecam, mengenal pasti. Maksudnya walaupun mereka adik-beradik, mereka akan ada rupa yang berbeza. Itu pun dikira variasi. Jadi kita dapat mengecam, bukan mengkecam. Mengecam, mengenal pasti muka. So muka tak sama. Seterusnya, variasi membenarkan pemilihan semula jadi, iaitu organisma dengan ciri-ciri yang sesuai akan terus hidup, manakala organisma dengan ciri-ciri yang kurang sesuai akan pupus. Evolusi organisma berlaku melalui pemilihan semula jadi. So dia membenarkan pemilihan semula jadi. Dengan ciri-ciri yang sesuai. Dan kalau dia sesuai, dia akan terus hidup. Kalau tak sesuai, dia akan pupus. So itu ialah membenarkan pemilihan semula jadi. Seterusnya, variasi membantu organisma dalam penyamaran. Untuk melindungi diri daripada pemangsa. Banyaklah haiwan-haiwan yang boleh menyamar. Macam nampak dia macam ranting, ada yang nampak macam daun. So dia boleh melindungi diri daripada mangsa. Nampak sama je. Ada satu serangga tu nampak macam ranting. Dia duduk dekat ranting pokok, nampak sebiji macam ranting. So dia dapat melindungi dirinya. Itu kita kata penyamaran. Seterusnya, variasi pada haiwan dan tumbuhan juga meningkatkan nilai tambah sesuatu haiwan dan tumbuhan tersebut. Sebagai contoh, hasil kejuruteraan genetik dan pembiakbakaan pilihan haiwan dan tumbuhan dengan ciri genetik baru dapat dihasilkan mengikut sifat-sifat yang dikehendaki. Hal ini boleh meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian. Yang ini cikgu dah terangkan tadi tentang kualiti dan kuantiti dalam itu dalam kejuruteraan genetik, tapi lebih kurang juga macam tu. So ni cikgu dah terangkan tadi dalam kejuruteraan genetik kan, cikgu dah terangkan tadi. Orang kejuruteraan genetik buat kajian untuk menghasilkan variasi. So dia boleh meningkatkan kuantiti dan kualiti hasil pertanian. Ni cikgu dah terangkan tadilah. Dalam juga kejuruteraan genetik. So itu sahaja untuk hari ini. Tak ada lagi dah. Jadi cikgu nak kamu tolong lengkapkan buku kerja kamu bahagian variasi. Ada muka surat, satu muka surat. Tak silap cikgu muka surat 52 sahaja. Muka surat 52 sahaja. Jadi kamu tolong lengkapkan. Tak silap cikgu kat dalam tu ada maksud variasi. Lepas tu dia suruh senaraikan variasi selanjar dan juga variasi tak selanjar. Cikgu harap kamu dapat selesaikan, kamu dapat lengkapkan kamu punya buku kerja. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua, selamat belajar. Cikgu harap sangat kamu dapat berusaha sendiri buat kerja, buat ulang kaji di rumah. Bagi mereka yang tak dapat membuat ulang kaji menggunakan video, cikgu harap kamu dapat baca dalam buku teks bahagian variasi dan juga kejuruteraan genetik. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.